Cik Syakira, sila masuk. Silakan duduk. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, Cik sihat? Sihat, Alhamdulillah. Dah makan dah? Dah makan dengan kawan tadi. Oh, baguslah kalau macam tu. Jadi boleh kita mulakan sesi? Boleh. Okey, sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih lah sebab Cik sudi datang untuk buat sesi dengan saya hari ni. Okey, saya perkenalkan diri saya dulu lah. Okey, nama saya Fatin Najihah. Cik Syakira boleh panggil saya Fatin lah. Okey, hari ini saya akan menjadi pembimbing Cik Syakirah lah untuk sesi atau untuk membincangkan isu Cik Syakirah pada hari ini. Okey, boleh Cik Syakirah berkongsi dengan saya latar belakang Cik Syakirah sedikit? Okey, seperti yang Cik Fatin sedia maklumlah, nama saya Nur Syakira binti Abdul Hamid. Boleh panggil Syakira. Okey. Saya berumur 22 tahun. Saya berasal dari Kelantan dan saya sekarang menetap di KL lah untuk bekerja. Saya ada 3 orang adik-beradik, saya yang first lah. Oh, jadi Cik Syakirah ni anak yang pertama lah ya? Betul. Okey, sebelum kita membincangkan dengan lebih mendalam lagi isu Cik Syakirah ni, jadi suka untuk saya menerangkan sedikit apa itu sebenarnya sesi kaunseling individu. Cik Syakirah pernah datang sesi individu sebelum ni? Sebelum ni tak pernah, ni first time lah saya datang. Okey. Jadi sebenarnya kaunseling individu ni didefinisikan sebagai satu perhubungan satu dengan satu, iaitu antara klien dan juga kaunselor yang profesional lah. Dan ia memfokuskan kepada beberapa aspek, iaitu seperti penyesuaian klien, perkembangan klien dan juga untuk membantu klien tu menyelesaikan isu dia. Jadi saya di sini hari ini akan cuba untuk membantu dan mendengar serta memahami isu yang Cik Syakira luahkan, dan insya-Allah kita sama-sama akan bekerjasama untuk mencari solusi lah kepada isu Cik Syakira. Okey, untuk pengetahuan Cik Syakira, sesi kaunseling ini terikat kepada etika kerahsiaan, di mana masalah atau isu yang diceritakan atau dikongsikan dalam sesi ini akan menjadi rahsia lah antara saya dan juga Cik Syakira saja, dan isu ini tidak akan dibawa keluar daripada bilik ini. Tapi jika ada orang kata sebarang insiden atau situasi di mana Cik Syakira ingin mencederakan atau membahayakan keselamatan Cik Syakira ataupun orang lain, jadi saya terpaksalah merujuk perkara ini kepada pihak ketiga. Okey, sekarang bagaimana Cik Syakira, boleh lagi? Boleh terima? Boleh terima. Okey, dan seterusnya saya juga memintalah kerjasama Cik Syakira untuk menceritakan dengan jujur kepada saya apa yang Cik Syakira nak berkongsi lah, supaya saya dapat membantu dan membimbing Cik Syakira untuk menyelesaikan isu ni dengan lebih berkesan. Okey, sesi kita pada hari ini akan berjalan dalam tempoh masa 30 minit sehingga 1 jam. Tetapi kalau lebih pun tidak mengapa. Kita akan lihatlah bagaimana proses nanti, dan setakat ni Cik Syakira jelas dengan apa yang saya terangkan? Jelas, saya jelas. Okey, Alhamdulillah. Okey, baiklah. Jadi apa isu yang Cik Syakira nak berkongsi dengan saya hari ini? Okay, isu atau perkara yang saya nak kongsikan dengan Cik Fatin pada hari ini berkenaan dengan hubungan saya dengan rakan sekerja saya lah. Sekarang ni saya bekerja di sebuah restoran di Kuala Lumpur. Okey. Saya kerja kat sana dah lebih 6 bulan. Saya ada beberapa lah rakan yang bekerja bersama saya di restoran tu. Jadi isu saya sekarang ni, saya ada masalah dengan seorang rakan sekerja saya tu. Sebenarnya saya memanglah tak sehaluan atau macam tak ada kesepahaman lah dengan seorang rakan sekerja saya tu sejak mula kerja lagi di restoran tu. So hubungan kami memang tak pernah baik lah. Jadi saya dah cuba untuk nak baik dengan dia, tapi itulah dia je yang macam tak belia. Macam dia tak nak baik dengan saya nak baik dengan dia, tapi dia macam tak nak.
Okey, jadi dari apa yang Cik Syakira ceritakan kepada saya ni, saya nampaklah yang Cik Syakira ni mempunyai hubungan atau isu dengan rakan sekerja. Cik Syakira, saya rasa Cik Syakira mungkin berasa agak sedih dan atau boleh dikatakan kecewa kerana Cik Syakira ni dah berusaha untuk menjernihkan orang kata hubungan Cik Syakira dengan rakan sekerja tu, tapi dia tidak mahu memberikan kerjasama. Betul tu. Saya tak faham lah kenapa dia tak suka saya sejak awal saya bekerja kat situ kan. Saya rasa macam tak ada apa, saya rasa macam tak ada masalah dengan dia. Dan juga disebabkan hubungan kami yang tak okey tu, tiba-tiba saya difitnah. Uh, uh, Dialah fitnah saya dan menyebabkan saya dibuang kerja. Saya betul macam tak sangka lah dia sanggup buat macam tu kat saya. Oh, jadi di sini boleh saya katakanlah hubungan Cik Syakira dengan rakan ni memang rengganglah sejak Cik Syakira mula bekerja dekat restoran tu, dan sampai atau sehingga Cik Syakira difitnah oleh rakan sekerja tu. Okey, kalau boleh saya tahu, Cik Syakira difitnah tentang perkara apa ya, sehingga menyebabkan Cik Syakira dibuang kerja tu? um, saya difitnah tak buat kerja. Lepas tu dikatakan saya ni selalu buat kerja sambil labor. Lepas tu nak dijadikan cerita pula, satu hari tu saya memang sangat penat. Lepas tu tak berapa sihat, jadi saya rest lah sekejap kan. Lepas tu disalah ertikan oleh rakan seperti saya tu lah. Dia cakap saya ni saja curi tulang waktu kerja. Padahal tak betul pun. Waktu tu saya cubalah nak pertahankan diri saya yang saya ni rehat sebab penat. Lepas tu saya macam nak rest sebab macam rasa tak sihat kan. Tapi tak diedahkan, macam dia tak cara. Lagipun waktu tu memanglah saya tak larat nak berbalah dengan dia, nak gaduh kan. Jadi apa yang saya buat ni macam cakap pun memang tak ada function lah sebab dia pun memang tak suka saya. Jadi nak yakinkan dia yang saya tak curi tulang tu sukalah, macam payah. Uh, jadi boleh saya simpulkan isu atau perkara yang rakan Cik Syakira fitnah Cik Syakira tu mengenai isu Cik Syakira curi tulang. Okay, sebenarnya Cik Syakira ni bukanlah nak curi tulang, tapi sebenarnya Cik Syakira tidak sihat pada hari tersebut. Okay, jadi boleh saya tahu apa yang berlaku selepas itu? Selepas tu saya pun tak endah lah kan dia kan, sebab dia pun tak masa dia cakap tu saya tak sihat kan, so saya macam tak endah lah kat dia tu. Lepas tu saya pun minta lah half day masa hari tu lah. Lepas tu balik rumah, saya rasa dia terus buat laporan kot. Dia report dekat saya punya supervisor tu. Dia kata saya ni tak buat kerja, lepas tu curi tulang. Jadi saya pun tak tahulah apa dia cakap dekat supervisor saya tu, sampai supervisor saya tu macam percaya dekat dia. Esok tu saya dipanggil oleh supervisor saya untuk bincanglah hal yang tu. Jadi macam kami ada bertengkar lah, sebab dia tiba-tiba tuduh saya yang bukan-bukan. Habis macam semua perkara pun dia ungkit. Jadi supervisor saya ni dia tak selidik dulu apa yang berlaku tu. Dia panggil saya terus cakap saya ni tak buat kerja. Lepas tu buat kerja sambil labor, curi tulang apa semua tu. Lepas tu tak tanyalah ataupun dia tak selidik apa terjadi sebenarnya. Biasalah macam rakan kerja saya tu rapat dengan supervisor saya tu. Jadi apa yang dicakap oleh rakan kerja saya tu memang dia percayalah bulat-bulat tanpa dengar penjelasan saya tu. Jadi Cik
rakan sekerja Cik Syakirah tu fitnah Cik Syakirah tak buat kerja. Tapi pada itu sebenarnya Cik Syakirah tak berapa sihat. Jadi Cik Syakirah pun orang kata merehatkan badan lah sekejap kan. Jadi selepas jadi perkara macam tu, apa perasaan Cik Syakirah? Okay, lepas tu jadi tu perasaan saya macam sedih lah kan. Lepas tu macam kecewa, marah pun ada lah sebab saya, apa yang saya cuba jelaskan dekat supervisor tu, dia tak percaya, dan dia tak nak dengar penerangan saya ni. Satu hal lagi tu, saya dibekerja ni secara on the spot. Tak ada pun dia bagi notice ke, tak ada, dia terus on the spot. Jadi kalau boleh macam bagilah kan surat amaran dulu ke, ni terus on the spot. Okey, saya sangatlah memahami perasaan Cik Syakirah sekarang. Yelah, sudah pastinya rasa sedih, geram dan kecewa tu bercampur bau kan. Yelah, dah lah dia fitnah. Lepas tu supervisor pun tak nak dengar penjelasan daripada Cik Syakirah. Lepas tu terus buat keputusan berhentikan Cik Syakirah. Okey, selepas isu ini berlaku, boleh saya tahu apa yang Cik Syakirah lakukan untuk pertahankan diri Cik Syakirah yang tak bersalah? Okay, semasa saya difitnah tu, saya memang cuba pertahankan diri saya lah dengan bercakap yang sebenar, yang saya rehat kan, sebab penat kan. Jadi saya dah cakap saya rehat sekejap je, bukan lama. Tapi itulah supervisor saya tu dia marah saya balik. Macam dia tak naklah percaya saya dah. Dia cakap saya ni saja nak buat alasan, lepas tu nak reka cerita supaya nak terlepas lah. Dia ada juga cakap lah yang prestasi kerja saya ni kurang baik, sebab apa yang saya cakap ni macam main-main waktu kerja. Dia rasa macam tu. Jadi supervisor saya tu dia dah lama dapat aduan dari rakan sekerja saya yang katakan saya ni banyak masalah disiplin waktu kerja. Waktu tu saya rasa macam terkejut jugalah. Masa bila pun saya pun tak tahu bila saya buat kerja main-main. Saya kalau kerja memang buat macam sehabis baik lah kan, sebab tanggungjawab kita kan sebagai seorang pekerja ni. Kecuali lah kalau macam saya ada alasan yang rasional. Tapi itulah macam sukalah ataupun susah nak yakinkan supervisor saya tu yang saya ni tak salah. Saya pun macam rasa macam tak logik kena buang kerja sebab nak rehat sekejap je. Jadi di sini saya nampaklah yang Cik Syakirah betul-betul sedaya upaya untuk mempertahankan diri, tapi supervisor Cik Syakirah tu tetap tidak percaya. Dan juga Cik Syakirah rasa macam terkejut sebab supervisor Cik Syakirah tu dapat aduan di mana Cik Syakirah ni buat kerja main-main semasa sedang menjalankan tugas lah, orang kata kan. Betul tu. Memang macam kawan saya ni ada juga macam cuba terangkan sebenar pada supervisor saya tu, tapi supervisor saya tu tak nak dengar. Jadi waktu tu saya memang dah tak tahu nak buat macam mana. Semua cara saya dah buat, tapi supervisor saya tu tak nak dengar penjelasan saya dengan kawan saya yang seorang tu. Lagipun dah lah saya dibuang kerja macam tu je kan, on the spot, dengan gaji pun tak dapat sebab waktu tu gaji baru je masuk. Jadi bagi saya tak adalah untuk saya, sebab dah kerja takkan tak ada duit pampasan ke ataupun gaji kan, sebab dah kerja kat sana pun selama 3 hari untuk bulan baru tu. Jadi sepatutnya supervisor saya tu macam perlulah bayar saya kan gaji 3 hari bekerja tu. Lagipun gaji memang dibayar ikut waktu kerja tu. Okey, maksudnya kat sini yang Cik Syakirah ni memang dah cubalah mempertahankan diri dengan menceritakan apa yang sebenarnya lah kan. Tapi
tapi supervisor Cik Syakira tu tetap tak nak terima alasan tu. Dan Cik Fatin pun dah Cik Syakira pun dah lakukan yang terbaik lah kan untuk dapatkan kepercayaan. Okey, Cik Syakira ada kemukakan tak saksi untuk pertahankan diri Cik Syakira? Okay, ya, memang kawan saya ada cuba terangkan hal yang sebenar lah supervisor saya tu. Tapi macam saya cakap, walaupun dia dah terangkan, supervisor saya tu dia tak nak dengar. Jadi waktu tu saya memang dah tak tahulah apa nak buat dah. Semua cara lah saya dah buat, tapi supervisor saya tu dia tak nak dengar penjelasan saya dengan kawan saya tu. Lagipun saya di bawah kerja macam tu je kan, dengan gaji pun tak dapat. Sebab waktu tu baru je masuk kan, gaji baru je masuk. Bagi saya macam tak adil lah. Okey, Cik Syakira rasa macam tak adil lah kan. Sebab Cik Syakira pun cuba menerangkan kan dengan orang kata kemukakan bukti kawan Cik Syakira tu sebagai orang kata nampaklah perkara tu yang berlaku kan. Tapi supervisor Cik Syakira tu tetap tak nak terima alasan tu. Dan dia pun tidak memberikan gaji kepada Cik Syakira. Dan pada pendapat saya lah, sepatutnya supervisor Cik Syakira tu perlulah membayar gaji Cik Syakira, kerana ialah Cik Syakira telah bekerja kan pada hari tersebut walaupun tidak penuh pada bulan tersebut. Itulah, saya pun rasa macam tak patut lah. Rasa macam apa? Tak patut tak dapat gaji tu. Patutnya saya dapat kan. Kalau tak, memang tak adil lah untuk saya bekerja tapi tak dapat gaji. Lagipun saya memang tak pernah langsung dapat notis amalan tu. Jadi supervisor saya ni memang macam buat saya macam tu je. Lagipun pemilik restoran tempat kerja saya tu memang berkuasa yang penuh lah untuk untuk dia, untuk buat pekerja tu. Tapi itulah, saya tak salah kan, macam tak adil lah untuk saya. Jadi kat sini saya boleh katakanlah yang supervisor Cik Syakira tu mempunyai kuasa yang sepenuhnya terhadap restoran tu. Okey, boleh saya tahu adakah majikan Cik Syakira tahu tentang isu ni? Isu Cik Syakira berhenti kerja? Rasanya majikan saya tu tak tahu langsung kot mengenai saya di bawah kerja ni. Lagipun majikan saya tu dia macam sibuk, lepas tu dia jarang lah masuk restoran. Sebab majikan saya tu macam restoran ni macam banyak cawangan. So dia akan pergi satu-satu restoran lah, macam nak tengok macam mana operasi restoran tu, okey ke tak kan. Jadi macam memang pemilik restoran tu sibuk lah. Sebab tu dia lantik supervisor saya. Lepas tu dia beri kuasa yang macam kuasa penuh lah kan, untuk dia uruskan restoran tu. Okey, jadi apa yang Cik Syakira dah ceritakan dekat saya ni, nampaknya majikan Cik Syakira tu macam tidak tahulah tentang Cik Syakira ni dia berhentikan kerja. Okey, jadi boleh saya tahu apa perancangan Cik Syakira untuk Cik Syakira beritahu majikan Cik Syakira tentang isu ini? Saya rancang nak jumpa face to face lah dengan majikan saya untuk saya cerita hal yang sebenar lah. Saya rasa macam lebih baik lah kalau saya jumpa berdepan dengan majikan saya tu. Lagipun saya kan ada hak juga kan untuk ceritakan hal sebenar tu. Tapi itulah, majikan saya tu jarang lah masuk restoran ni kan, sebab dia pergi tengok restoran dia yang lain. So jadi macam susah sikit lah untuk saya berjumpa dengan beliau tu lah. Okey, nampaknya di sini sebenarnya Cik Syakira nak berjumpa dan orang kata bersua muka lah dengan majikan Cik Syakira tu untuk Cik Syakira ceritakan isu ini.
Tapi malangnya majikan Cik Syakira tu jarang masuk restoran. So sukarlah untuk Cik Syakira bertemu dengan majikan Cik Syakira tu. Okey, daripada apa yang Cik Syakira ceritakan kepada saya ni, orang kata banyaklah orang kata perkara yang berlaku yang di mana Cik Syakira dibuang kerja disebabkan Cik Syakira tu difitnah oleh rakan sekerja tu. Cik Syakira dibuang kerja, tak dapat gaji. Jadi saya boleh tahu apa sebenarnya yang Cik Syakira nak daripada isu ni? Okay, apa yang saya nak, perkara pertama lah yang saya nak ni adalah nak selesaikanlah isu ni dengan baik, tak nak macam gaduh ke apa semua tu kan. So saya nak, lagi satu saya nak nama saya ni bersih, supaya majikan ataupun supervisor saya ni dia tak pandang serong pada saya ni lah. Saya juga macam tak nak dah hal yang tidak selesai dengan rakan sekerja saya ni menyebabkan saya berfikir lama. So saya macam tak nak berfikir dah tentang isu ni. Okey, Alhamdulillah. Bagus, nampaknya Cik Syakira aware dengan perkara yang Cik Syakira nak untuk isu ni. Jadi selain tu, ada lagi tak perkara yang Cik Syakira nak? Saya rasa yang paling utama buat masa sekarang ni tu je lah. Saya nak macam nak selesaikan masalah ni dengan baik, bersihkan nama saya. Lepas tu macam saya tak nak lah ada unfinished business dengan rakan sekerja tu. Saya tak nak fikir dah isu ni. Saya nak macam biar isu ni selesai. Jadi saya tak perlulah terbawa-bawa ke yang akan datang nanti. Okey, baiklah. Saya faham yang di mana Cik Syakira ni tak mahu isu ni mempunyai tidak mempunyai solusi yang baik. Jadi Cik Syakira mahu orang kata membersihkanlah nama Cik Syakira sebab ialah mestilah ia melibatkan maruah Cik Syakira kan. Lepas tu saya memang melihat Cik Syakira ni sebagai seorang pekerja yang berdedikasi lah dalam setiap pekerjaan yang Cik Syakira lakukan. Betul tu. Saya macam berharaplah juga kan isu ni dapat cepat selesai. Lepas tu semua pihak ni dapat berpuas hati dan saya pun macam boleh hidup dan kehidupan yang lebih tenang, aman dan tak payah terfikir-fikir pasal isu ni. Okey, baiklah. Berdasarkan apa yang Cik Syakira telah kongsikan dengan saya, maksudnya apa yang Cik Syakira telah kongsikan saya dengan apa yang Cik Syakira nak, boleh saya tahu apa yang Cik Syakira akan buat untuk capai apa yang Cik Syakira nak? Apa yang akan saya buat? Ya, apa yang Cik Syakira akan buat? Seperti yang saya katakan tadi tu, saya nak isu ni berakhirlah dengan baik. Lepas tu nak bersihkan nama saya. Jadi apa yang saya fikir perkara ni yang mungkin boleh saya buat lah kan, untuk adalah macam nak bersemuka dengan rakan sekerja saya tu dengan baik. Lepas tu bincang dengan dia mungkin saya boleh tanya dia kenapa dia macam tak suka saya sejak saya masuk bekerja dekat restoran tu. Selain tu mungkin saya boleh bincang ataupun terang baik-baik lah kepada supervisor saya tu tentang apa sebenarnya terjadi kan pada hari kejadian tu, ataupun saya terus berjumpa dengan majikan saya, bercakap dengan beliau mengenai isu ni. Saya kalau boleh nak jumpa face to face lah, tak nak macam dalam WhatsApp ke ataupun call. Kalau boleh nak face to face. Kalau saya WhatsApp takut bila saya kan kita type kan dia macam disalah-ertikan nanti. Mungkin nada kita nak cakap lain tapi bila nada dia baca mungkin dia akan salah faham. Okey, baiklah. Nampaknya Cik Syakira dah ada rancangan ataupun orang kata dah ada lah apa yang Cik Syakira nak buat untuk selesaikan isu ni. Jadi saya ingin pujilah Cik Syakira sebab tahu apa yang Cik Syakira perlu buat dan tidak terburu-buru dalam mencari penyelesaian untuk isu ini.
Okey, Alhamdulillah, saya masih boleh lagilah berfikiran rasional lah untuk cari solusi mengenai isu ni. Saya macam tak nak dah terbawa-bawa ataupun ada unfinished business nanti kan. Okey, berbalik kepada apa yang Cik Syakira nak dan apa yang Cik Syakira akan buat untuk selesaikan masalah atau isu ini, adakah Cik Syakira yakin ianya akan berjalan dengan lancar? Kan macam Cik Syakira cakap, Cik Syakira nak selesaikan isu ini dengan baik, dan untuk selesaikan isu itu dengan baik, Cik Syakira ingin berjumpa secara face to face dengan rakan kerja Cik Syakira tu dan orang kata bincangkan. Jadi apa yang Cik Syakira rasa, adakah ia akan berjaya ataupun sebaliknya? Sejujurnya lah kan, saya macam tak yakin lah kot dia akan macam berjalan dengan lancar. Sebab saya macam tak jamin yang rakan kerja saya tu dia nak berikan kerjasama untuk jumpa, lepas tu duduk semeja dan berbincang dengan saya mengenai isu tu. Tapi macam insyaAllah kot, saya akan berusaha lah sedaya upaya lah untuk jumpa berhadapan dengan rakan kerja saya tu dan selesaikan juga isu tu lah. Okey, baguslah Cik Syakira. Saya nampak yang Cik Syakira ni mempunyai azam dan orang kata semangatlah yang tinggi untuk selesaikan masalah ni. Okey, jadi bagaimana pula dengan hal di mana Cik Syakira ingin membersihkan nama Cik Syakira dengan supervisor Cik Syakira? Yang Cik Syakira cakap Cik Syakira nak bertemu dengan supervisor Cik Syakira tu dan terangkan apa sebenarnya yang berlaku. Okey, mengenai nak bersihkan nama dengan jumpa dan bincang dengan supervisor saya tu pun macam saya tak jamin lah macam berkesan tu. Mungkin saya boleh adakan masa untuk jumpa dengan beliau tu, tapi untuk yakinkan dan buktikan yang saya ni tak curi tulang, lepas tu tak buat kerja sambil dewa tu. Jadi kalau nak bagi tahu tu macam tak agak sukar lah kan. Ataupun jika macam supervisor saya tu dia tak nak terima alasan yang tu, mungkin saya perlu terus kot berjumpa dengan majikan saya yang tu sebab saya rasa lebih baik kot kan. Kerana supervisor saya tu dia tak nak dengar penjelasan saya. Baik isu ni saya bincang ataupun saya jumpa nak bincangkan ni dengan majikan saya. At least dia ni sebagai majikan, dia macam dia nak dengar lah penjelasan daripada pekerja dia tu kan, kenapa dia berhenti kerja kan. Dia sebagai majikan tu dia macam selidik dulu sebelum dia berhentikan dia punya pekerja tu. Okey, jadi daripada apa yang Cik Syakira katakan kepada saya mengenai dua isu ni, di mana Cik Syakira ni tidak tahulah akan kepastian keputusan kepada penyelesaian yang Cik Syakira nak lakukan kan, sama ada ia berkesan atau tidak. Sebab Cik Syakira perlu, saya rasa Cik Syakira perlu melakukan apa yang dirancangi terlebih dahulu. Okey, boleh saya bertanya, di restoran Cik Syakira tu ada CCTV tak? Kalau tak silap saya ada. Oh, kalau begitu Cik Syakira ada pernah terfikir tak untuk orang kata memberi ataupun menyuruh supervisor Cik Syakira tu untuk melihat CCTV tersebut, sama ada Cik Syakira ni bersalah atau tak? Sebab yelah CCTV kan, macam benda tu tak boleh menipu. Mungkinlah kalau sebelum ni Cik Syakira bawa rakan Cik Syakira tu, orang kata Cik Syakira ni menipu. Tapi dengan CCTV tu mungkin orang kata bukti tu lebih kukuh. Betul lah Cik Fatin. Saya tak terfikir pula nak tengok CCTV tu. Yelah, betul lah apa yang Cik Fatin katakan tu kan.
CCTV tu macam boleh jadi bukti yang kokoh lah kan. Sebab sebelum ni kawan saya, saksi pun dia apa, supervisor saya tu tak percaya. Mungkin dengan apa CCTV tu mungkin boleh meyakinkan lah beliau supaya saya minta bersalah. Okey, jadi saya rasa sampai di sini sajalah sesi kita untuk hari ini. Kita akan sambung perbincangan kita ini selepas Cik Syakira pergi berjumpa dengan rakan sekerja, supervisor dan majikan Cik Syakira lah untuk mengetahui adakah apa yang Cik Syakira plan atau nak lakukan tu berhasil atau tidak. Jadi saya tinggalkan perkara ini sebagai homework lah kepada Cik Syakira. Jadi Cik Syakira ada apa-apa lagi tak nak berkongsi atau nak tanya kepada saya? Setakat ni tak ada, tu je. Okey, baiklah. Sebelum saya menutup sesi ini, saya ingin membuat sedikit rumusan lah mengenai apa yang telah kita bincangkan pada hari ini, di mana yang pertama Cik Syakira ada menceritakan bahawa Cik Syakira dibuang kerja, tetapi ia bukanlah atas sebab kesalahan Cik Syakira. Ia kerana Cik Syakira orang kata difitnah. Jadi setelah dibincangkan isu tu, Cik Syakira sudah tahu apa yang Cik Syakira perlu lakukan, dan Cik Syakira pun dah tahu apa yang Cik Syakira perlu buat untuk mencapai orang kata solusi lah kepada isu tu. Jadi untuk mendapatkan solusi ataupun penyelesaian kepada isu tu, Cik Syakira perlu bertemu dengan orang kata supervisor, rakan sekerja dan majikan Cik Syakira terlebih dahulu. Okey, jadi sekarang ni saya nak tanyalah pendapat Cik Syakira setelah apa yang telah kita bincangkan isu sebentar tadi, apa yang Cik Syakira rasa sekarang? Sekarang ni saya rasa lega lah sebab saya dah dapat bahkan lah segala masalah saya. Lepas tu saya pun dah tahu apa yang perlu saya buat. Jadi sekarang ni saya rasa tidak terbeban lagi lah. Kalau tak sebelum ni saya rasa kecewa, sedih kan. Tapi sekarang tak dah. Jadi saya rasa macam bersemangat lah untuk lakukan apa yang sudah kita bincangkan tadi dan nak tengok hasilnya macam mana. Mengenai apa CCTV tu, saya memang tak pernah terfikirlah tentang perkara tu. Okey, Alhamdulillah. Senang rasa hati saya kerana dapat membantu Cik Syakira lah untuk mencari jalan penyelesaian atau solusi untuk isu ni. Jadi saya nak pujilah Cik Syakira kerana Cik Syakira ni ada insight tentang matlamat dan solusi kepada masalah Cik Syakira ni. Okey, jadi seperti yang saya katakan tadi, saya tinggalkan Cik Syakira dengan homework tu untuk berjumpa dengan mereka. Jadi bagi sesi yang seterusnya, kita akan tentukanlah selepas Cik Syakira bertemu dengan mereka. Boleh seperti itu? Okey, insyaAllah boleh. Okey, kalau macam tu baguslah. Kalau ada sebarang masalah, Cik Syakira boleh kontak saya. Okey, baik, boleh. Okey, jadi pada hari ini saya akhiri sesi kisah kita ni dengan ucapan terima kasih kepada Cik Syakira kerana datang dan sudi berjumpa atau meluangkan masa bersama saya pada hari ini. Sama-sama, saya pun nak ucap terima kasihlah kepada Cik Fatih sebab sudi dengar segala luahan saya ni lah. Ya, sama-sama. Terima kasih. Okey.